Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar kawan-kawan FB, kawan-kawan di media sosial? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan bahagia, gembira. Dan insya-Allah pagi ni saya akan berkongsi dengan anda semua tentang kesihatan mental. So, kenapa topik ini penting? Baru-baru ni kita ada Hari Kesihatan Mental kan. So, saya rasa topik ini apa penting hari ini disebabkan pelbagai masalah yang kita hadapi. Antara yang memberi kesan besar kepada masyarakat kita hari ini adalah tentang pandemik COVID-19 yang memaksa kita, yang memberikan tekanan kepada kita. Antaranya adalah tekanan dari aspek ekonomi, tekanan dari aspek kesihatan, tekanan dari aspek kewangan. Kita banyak benda yang kita tak boleh buat waktu COVID-19 ni, dan pelbagai aspek lagi lah yang menyebabkan tanpa kita sedar kita menghadapi masalah mental, kesihatan mental. So saya ni tak adalah pakar sangat dalam kesihatan mental. Saya bukannya doktor kesihatan. Tapi insya-Allah saya ada beberapa tips untuk dikongsi bersama tentang macam mana untuk kita menghadapi tekanan, stres. Apa yang sentiasa saya lakukan lah setiap pagi, kita kena bangun awal pagi. So usahakan untuk bangun awal pagi. Lepas bangun awal pagi, kita akan bersuci dan sebagainya, dan kita solat. Kalau sempat, kalau sebelum subuh lah kita solat sunat. Kita ada solat sunat tahajud, solat sunat taubat, and then solat sunat sebelum subuh. After that kita solat subuh. Selepas kita solat subuh dan kita berwirid, dan seterusnya kita baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran lebih kurang 10 muka surat kita baca, and then kita sedekahkan Al-Quran tu. Kita minta pada Allah supaya berkat daripada bacaan Al-Quran tu, Al-Quran kita baca hari ni, kita sedekahkan. Aku sedekahkan kepada diriku sendiri, kedua ibu bapaku, suamiku, anak-anakku, ahli keluargaku yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, dan kepada sahabat-sahabat kita. Kita mention lah sahabat-sahabat kita tu siapa kalau kita nak mention, dan kepada seluruh umat Islam. Sebab apa pentingnya kita baca Quran dan kita bersedekah ni? Kita baca Quran dan kita sedekah pada diri kita, itu adalah salah satu aktiviti ataupun benda yang positif. Bangun pagi kita terus bersedekah. Sebab orang ingat sedekah ni duit je kan, tapi sebenarnya doa tu pun sedekah. Baca Al-Quran untuk diri sendiri tu pun sedekah. Diri sendiri dan orang lain tu pun dianggap sedekah. Dan mulakan dengan sedekah dengan kita membaca Al-Quran. Dan selepas baca Al-Quran, kita buat 30 minit exercise. Make sure kita kena buat 30 minit exercise. Sebenarnya exercise ni, bila orang kata buat exercise, kena pergi jogging kan, kena pergi zumba kan, kena pergi tempat-tempat exercise lah. Tapi sebenarnya exercise ni tak perlu. Kita boleh je exercise dekat rumah. Buat simple exercise. Kalau yang dah berusia dan yang ada masalah seperti sakit lutut ke, ataupun ada masalah seperti masalah tulang belakang dan sebagainya, dia tak boleh nak buat exercise yang rasa-rasa kan. Boleh je buat stretching kat rumah. Dan exercise yang efektif juga adalah kita tarik nafas, dan tarik nafas guna hidung, dan hembus nafas ikut mulut. Masa kita tarik nafas, kita kembungkan perut. Masa kita hembus nafas, kita kempiskan perut. Tarik dalam-dalam nafas tu, dan lepas tu hembus. Ulang beberapa kali. Untuk senaman paru-paru. Selepas kita buat exercise, kita ada modul untuk exercise kita. Antaranya
boleh buat sit up, boleh buat macam-macam lah. Awak boleh pilih, anda boleh pilih exercise yang bersesuaian dengan tahap umur, fizikal dan juga kekuatan fizikal lah yang penting kan. Ada orang exercise dia tak boleh nak berlari sangat, ada orang exercise dia tak boleh nak melompat sangat. So depend pada kekuatan fizikal. Sebab kalau kita tak exercise, dia akan anggota badan kita akan mudah sakit. Sebab kita tak warm up badan kita, lama tak warm up dia akan sakit lah. Especially kepada orang yang ada sakit lutut, kena banyak exercise, especially exercise yang melibatkan kaki. Dan selepas tu lepas badan dah berpeluh selama 30 minit, kita bersiap untuk pergi kerja. Tapi sebelum tu minum air. Bangun selepas kita sedar daripada tidur tu, lepas kita bersuci, minum air lebih kurang 500 ml sehari untuk melancarkan sistem penghadaman dalam badan kita. Sebab kalau sistem penghadaman tak lancar, sebab bila kita kurang minum air, oksigen dalam badan kita kurang. Bila kita kurang oksigen, kita mudah akan dapat sakit. Kalau selepas exercise, kalau kita ada masa, kita boleh breakfast dekat rumah. Kalau saya suka minum susu. Satu cawan susu tu memang penting lah untuk saya kan. Saya suka minum omega 3 untuk jantung. Dan after that, kita boleh breakfast kat rumah dan terus datang kerja. Saya suka bawa bekal pergi office. Dan breakfast tu kita kena ikut tahap umur kita lah. Tak boleh lah nak breakfast hari-hari nasi lemak, hari-hari nasi goreng, bihun goreng, roti canai. Itu adalah makanan yang boleh makan, tapi untuk peringkat umur seperti 40-an, 30-an pun kurangkanlah makanan seperti itu. Sebab makanan seperti itu dia adalah makanan yang tak sihat lah. So kita kena jadikan makanan yang kita makan tu sebagai ubat. Makanan yang kita makan sebagai ubat apa dia? Seperti minyak zaitun, banyakkan sayur hijau, banyakkan fiber, banyakkan buah-buahan. Itu adalah makanan yang boleh menjadi ubat kepada kita. Kalau kita tak buat macam tu, suatu hari nanti kita akan satu hari nanti makanan tu akan menjadi ubat tu akan menjadi makanan untuk kita. Suatu hari nanti kalau kita tak jadikan makanan itu sebagai ubat, dia akan menjadi ubat tu akan menjadi makanan untuk kita. Contoh makanan yang sihat, kalau dah tengok sarapan saya hari ni, kita ada roti ni. Apa benda roti ni tak tahu, saya lupa dah nak sebut roti ni roti apa. Dan dalam ni ada salad. Senang je nak buat. Ada salad, ada tomato, ada grilled chicken, dan saya letakkan dalam ni adalah saya letakkan sedikit sos yang dia sos apa? Dia kurang gula sos ni, dan juga minyak zaitun. Minyak zaitun dalam ni campur semua. Cukuplah untuk sarapan saya macam ni. Dan saya ada favorite buah saya hari-hari. Saya ada anggur dan juga tomato. Gabung antara anggur dan tomato, dia akan menjadi sedap. Dan juga saya ada seperti biasa, saya ada peri rangup. Peri rangup. Sebab ini adalah dia snacking lah, snacking yang sihat. Sebab saya tanya pekerja saya ada farm, saya ada kebun, hasil saya punya kebun. Dia ada pekerja dia yang bekerja dengan hasil saya itu lebih kurang 9 tahun lah. Dia susah sangat nak sakit. Dan badan dia sangat aktif dan dia boleh pikul sayur panas-panas. Letak sayur dalam bakul, dia atas bukit turun bawah, letak dalam lori, dan dia buat kerja tengah panas. Saya tanya dia, awak makan ubat apa sampai saya tak pernah nampak awak sakit? Dia kata, saya makan sayur peria hari-hari. Sebab itulah dekat kebun saya tu tak pernah putus dengan peria.
Sebab tu saya kata kenapalah kebun ni tak pernah putus dengan sayur peria. Rupanya peria tu menjadi makanan untuk dia. Dia kata saya sentiasa hari-hari saya akan makan peria. Okay. So bila hasil saya buat formulasi peria ni, okay, dia sangat sukalah. Sebab dalam ni ada herba, tak ada MSG, dia ada herba. Dan herba dia pula memang baik untuk kesihatan, dicampur pelbagai herba, okay? Dan baik untuk kesihatan. Dan ada customer tanya saya, dia kata boleh ke saya makan 1 botol? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia baik untuk vitamin C, untuk orang kena ada diabetik, okay? Diabetes dan sebagainya. Ada yang darah tinggi, boleh turunkan darah tinggi, okay? Kebaikan peria lah. Anda sendiri pun tahu kan. Sebelum ni saya memang tak suka lah peria ni. Kalau pekerja saya dekat kebun tu cakap, kerja husband kata makanlah peria tu elok untuk kesihatan. Tapi saya kata saya memang tak makan, saya tak suka. Tapi bila dah dibuat macam ni, memang hari-hari lah menjadi makanan saya. Pagi, tengah hari, malam, okay. Dan saya rasa lah ada efektifnya lah peria ni kan. Dia salah satu adalah untuk digest system, untuk kita punya digest system, okay. Itu adalah tips untuk menghadapi untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Sebab kesihatan mental ni bermula daripada dalaman kita, okay. Bila dalaman kita sihat, mental kita pun sihat, fizikal pun sihat. So ada orang tanya saya, apa benda yang paling berharga untuk you sekarang? Okay. Pada saya, benda yang paling berharga untuk saya sekarang adalah kesihatan. Okay. Kalau tak sihat, semua benda tak boleh buat kan. Imagine kalau kita demam, semua benda tak boleh buat. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Okay. Walaupun boleh ada orang banyak duit, kaya raya kan, tapi tak sihat, tak guna. Okay. Benda paling penting adalah kesihatan. Untuk memastikan kesihatan kita okey, kita kena jaga kita punya kesihatan mental. Kesihatan mental ni dia akan efek semua benda. Okay. Dan ramai yang menghadapi masalah mental hari ini, dan tak kira di mana sahaja anda berada. Ada yang work from home, ada yang work from office, okay. So kita kena jaga kita, okay, jaga kesihatan mental supaya kita boleh menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Rasanya sebab pentingnya waktu pagi ni, kita mula waktu pagi dengan sesuatu yang positif. Sebab kalau pepatah barat kata life is begin each morning, okay? Life is begin each morning. So pagi-pagi lagi kita kena positifkan diri kita. Masukkan benda-benda yang positif, spiritual positif. Masukkan dalam spiritual kita benda yang positif seperti Al-Quran dan sebagainya, Al-Quran dan solat. Dan fizikal kita lakukan sesuatu yang positif. Jangan malas nak exercise, kena exercise. Dan badan kita masukkan makanan-makanan yang berkhasiat, okay. So bila kita jaga waktu pagi kita, insya-Allah dia akan membawa kita kepada hari yang sangat indah dalam hidup kita. So level of stress pun akan kita boleh monitor dengan baik. Okay, rasanya itu saja. Sekian, terima kasih.